Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Saya Siti Zubaidah, moderator untuk sesi perbincangan pada hari ini. Pada hari ini, 9 September 2024, kita akan membicarakan satu topik yang relevan, iaitu Mpox, fakta versus mitos. Mpox atau sebelum ini dikenali sebagai monkeypox ialah penyakit yang disebabkan oleh virus monkeypox, iaitu spesies di bawah genus Orthopox virus. Bersama saya pada hari ini adalah Profesor Madya Dr. Malina Osman, Pakar Perubatan Kesihatan Awam, Jabatan Kesihatan Komuniti, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan, Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum, apa khabar Doktor? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Baik, untuk memulakan sesi kita pada hari ini, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO telah mengisytiharkan Deklarasi Kecemasan Kesihatan Awam yang menjadi kepentingan antarabangsa untuk jangkitan Mpox pada 14 Ogos 2024 yang lalu. Boleh Doktor terangkan lebih lanjut mengenai perkara ini? Apakah kepentingan deklarasi ini dan kesannya? Okey, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih pada penganjur Dr. Siti Zubaidah yang telah membuat inisiatif dalam konteks kita untuk memantapkan kefahaman masyarakat kita secara umum mengenai Mpox. Kalau kita bercakap tentang deklarasi kecemasan, tujuan utama kenapa Pertubuhan Kesihatan Sedunia ataupun WHO mengambil tindakan sedemikian adalah bagi membolehkan tindakan secara global dapat diambil secara pantas bagi mengekang kemungkinan adanya wabak yang akan mengancam nyawa dan juga kesihatan penduduk dunia secara keseluruhannya. Dalam konteks Mpox ni, apa yang berlaku ialah kalau kita masih ingat pada tahun 2022 dulu, WHO telah mengisytiharkan deklarasi kecemasan buat kali pertama. Dan tahun ni diisytiharkan lagi sekali. Kenapa? Kalau kita lihat pula secara sejarahnya, pada tahun 2022 dulu berlaku peningkatan Mpox di negara-negara Afrika ketika itu yang berpusat di Republik Demokratik Kongo dan menyebabkan kegusaran seluruh dunia. Tambahan pula pada waktu itu kita baru sahaja kebah daripada pandemik COVID-19. Kemudian didapati pola ketika itu menurun. Dan sekali lagi pada tahun ini melalui catatan didapati bahawa Republik Demokratik Kongo sekali lagi mencatatkan lonjakan kes yang luar biasa sehingga Julai Ogos lalu belasan ribu mereka yang disyaki dan juga lebih 500 hampir 600 kematian akibat Mpox disyaki akibat Mpox. Jadi untuk tujuan tu dilakukan juga surveillance, pemantauan di sekitar negara-negara didapati bahawa memang menunjukkan penemuan kes-kes yang dalam pola meningkat. Jadi untuk itu WHO sekali lagi mengisytiharkan deklarasi kecemasan. Yang pertama tu dia punya deklarasi kecemasan berakhir pada 2023 Mungkin kita tak perasan waktu tu. Dan dah tidak ada ancaman, kemudian diisytiharkan semula pada tahun ni. Saya nak highlightkan dua perkara utama kat sini. Apa beza tahun 22 dengan 24 ni? Yang pertama 2022 dulu didapati bahawa pola tu memang ramai di kalangan mereka yang mengamalkan cara hidup yang tak sihat seks rambang di kalangan MSM mereka yang mengamalkan hubungan seks sejenis dan juga perkara-perkara yang berkaitan. Dan pada waktu tu hanya dewasa, dan kalau lihat daripada strain hanya strain clade 2 saja tapi waktu ni untuk tahun 2024 pola tu dah berubah, yang mana strain yang berlaku pada waktu ni lah clade 1 dan mengakibatkan kematian. 2022 dulu tidak begitu serius, tapi tahun ni agak serius dia punya komplikasi sehingga mengakibatkan kematian. Dan yang kita risau juga, yang kedua yang kita risau ialah di kalangan kematian tu lebih 60% di kalangan kanak-kanak. Jadi kalau dilihat dari segi pola tu, ia tidak lagi terhad di kalangan mereka yang mengamalkan aktiviti yang dikatakan tidak sihat, tapi juga sekarang mengancam kepada isi rumah dan juga mungkin mereka-mereka yang lebih rentan untuk mendapat jangkitan dan komplikasi serius. Baik Doktor, terima kasih atas penerangan melalui deklarasi tersebut. Setelah kita mengetahui lebih lanjut tentang deklarasi tersebut, mungkin Doktor boleh terangkan sikit situasi semasa Mpox di peringkat global, trend dan juga kawasan yang terjejas, Doktor. Okey, secara umum kita kata epidemic center wabak ni berpusat di Republik Demokratik Kongo dia di bahagian Afrika Tengah lah. Dan ia juga
menjejaskan negara-negara sekitar negara berkenaan, Burundi, Kenya, Rwanda dan sebagainya seperti Afrika Selatan, Maghribi kalau saya tak silap juga termasuk, dan negara-negara Afrika secara umumnya. Sehingga awal September lalu masih lagi dalam saya ingat sekitar 20 ataupun 30 ribu kes-kes yang disyaki secara keseluruhan. Tapi itu hanya disyaki dalam konteks untuk pengesahan. Kalau di Republik Demokratik Kongo itu hanya 3,000 yang disahkan sebenar, walaupun dikatakan disyaki lebih 16,000 ataupun hampir 20,000. Dan seperti mana yang saya sebut tadi, kita ada dua sejenis strain, clade 1 dengan clade 2 Yang clade 1 ni kita susah hatilah sebab dia akan mengibatkan ancaman dan juga kematian. Yang clade 1 ni pula, kalau kita lihat pada masa ni taburan masih lagi secara majoriti di negara-negara Afrika. Ada dua dah terlepas kita sebut beyond Afrika. Satu kes di Sweden dan satu lagi di Thailand. Di Thailand pada hujung Ogos lalu disahkan. Itu pun merupakan pelawat lah daripada luar negara, disahkan gejala dan dirawat di sana. Pemantauan memang ditumpukan kepada clade 1 sebab kerisauan kita adalah ancaman tu akan menyebabkan lebih banyak kumpulan umur terjejas sehingga menyebabkan komplikasi-komplikasi yang lebih serius. Tapi saya nak mengambil perhatian, secara umum Mpox dia tak begitu serius kecuali pada keadaan-keadaan yang saya sebut tadi lah. Kalau strain group 1, clade 1 dan juga mereka-mereka yang mempunyai risiko. Malaysia tahun ni belum lagi mencatatkan kes yang disahkan, walaupun sebelum ni ada dikatakan beberapa kes yang disyaki, tapi bila dah buat PCR disahkan bukan. Di Singapura ada 14, Indonesia ada 11. Thailand tak memberikan angka tu, cuma dia sebut dah ada strain clade 1. Sekitar di Asia Tenggara masih belum, yang lain tu saya ingat masih tak ada laporan sedemikian lah. Jadi secara umum Pertabuhan Kesihatan Sedunia melaporkan ia masih lagi tertumpu di negara-negara Afrika, sikit di bahagian Eropah dan Amerika. Baik doktor, sebelum kita pergi lebih jauh, mungkin ada orang yang kurang tahu atau tak pernah dengar mengenai Mpox sebelum ni. Adakah Mpox ni satu penyakit baru ataupun bukan? Boleh doktor jelaskan lebih lanjut tentang perkara ini? Okey, Mpox ni sebenarnya dia dah mula dikenal pasti pada tahun 1958, agak lama dulu. Orthopox virus di dalam kumpulan tu dia sama adik-beradik dengan virus cacair smallpox. Dan kemudian pada tahun 70 kalau saya tak silap ia mula dikesan di negara Afrika Tengah Dan sejak tahun 70 tu saban tahun memang dilaporkan ada kes monkeypox. Dan disebut cacar monyet ni berlaku di negara-negara Afrika yang berkenaan. Bagaimanapun jumlahnya masih dalam lingkungan julat yang terkawal. Maksudnya didapati bahawa ia masih berlega sekitar tu dan tidak memberikan ancaman terhadap nyawa ataupun fatality yang agak menggusarkan. Cuma selepas COVID-19 pada tahun 2022 tu yang lihat kepada pattern luar biasa, corak yang sedemikian, dan 2024 ni yang menyebabkan kematian. Jadi di situ dengan lonjak kes yang begitu, kita risau ia akan seolah-olah akan menimbulkan krisis seperti mana yang telah kita alami pada COVID-19. Jadi kalau nak jawab soalan tadi, adakah dia baru ke tidak? Dia bukan penyakit baru. Tinggal lagi mungkin sebabkan sifat virus tu dia berubah dari sudut strain, morfologi dan sebagainya. Dan juga kita lah secara umum populasi global ni. Dan satu perkara yang saya nak kongsikan juga, kita menghadapi wabak smallpox dulu, cacar air. Dan hampir keseluruhan kita ingat peringkat global tu mendapat vaksin. Jadi sebab dia punya ciri-ciri molekul dua ni hampir sama, kajian sains mendapati bahawa mereka yang mendapat vaksin cacar ini sedikit sebanyak terlindung daripada mendapat jangkitan Mpox, monkeypox ni. Jadi untuk tu sebahagian kita sebenarnya dah ada sebahagian daripada pelindungan antibody ataupun sistem imun lah, dapat mencegah daripada jangkitan Mpox ni. Jadi untuk tu pada pandangan saya, apa yang berlaku pada masa ini ialah lebih kepada transition, perubahan yang mana selepas tempoh jangka masa panjang mungkin sebahagian kita tidak terlindung hingga menyebabkan kes ataupun lonjakan kes ni berlaku.
Baik doktor, penerangan yang bagus mengenai Mpox. Dan seterusnya, untuk memahami satu penyakit dengan lebih baik, kita perlu tahu simptom atau gejala penyakit tersebut. Jadi apakah itu simptom Mpox? Adakah ianya hanya ruam atau ada gejala lain? Dan bolehkah doktor terangkan lebih lanjut mengenai simptom atau gejala Mpox? Okey, secara umum jangkitan Mpox ni sama macam jangkitan cacar yang lain lah, campak yang lain. Dia ada fasa prodrom ataupun kita sebutkan sebagai fasa yang menyebabkan demam, sakit badan. Tapi sebelum tu kita sebut tempoh pengeraman. Sebelum seorang tu dapat gejala, mula-mula dia mungkin dijangkiti, dia terdedah kepada individu lain yang berpenyakit, yang infectious, mudah menjangkitkan, dia dapat jangkitan tu. Tapi dalam tempoh tu virus tu dia mengeram dulu, dia tak ada gejala, dan tempohnya agak lama, dalam tempoh 1 hingga 2 minggu, dalam average 9 hari macam itulah. Kemudian mula dia ada rasa demam, sakit kepala, sakit badan, sakit tulang dan sebagainya, dan mungkin ada gejala sesama, gejala batuk, saya tak pasti gejala gastro-usus, cerit berit dan sebagainya, tapi kalau dia asosiasi mungkin berkaitan jugalah sedikit sebanyak dengan jangkitan tersebut. Dan kemudian selepas dalam tempoh beberapa hari, dalam literature ditulis dalam 5 hari ke seminggu tu, baru ruam tu timbul. So kita panggil fasa pengeraman yang pertama, kemudian fasa prodrom yang demam semua tu, and then fasa ruam. Fasa ruam ni dia muncul mula dekat bahagian muka badan, kemudian diikuti bahagian tangan dan kaki. Itu dia punya turutan dia berlaku. Dan ruam ni bukannya ruam macam ruam campak tu, tapi dia bintik-bintik kecil, dan juga dia hampir menyerupai macam chickenpox tu. Tinggal lagi bintik ni dia berair dan dia mungkin bertindan antara satu sama lain bergantung kepada load virus tu lah. Mula-mula dia bintik, ada air, dan mungkin disebabkan oleh radang, dia mungkin jadi macam menanah, Dan kalau misalnya kata ada sentuhan ataupun terkena permukaan yang kasar, mungkin pecah, dalam tu ada virus yang sangat infectious, mudah berjangkit pada orang lain. Dan kemudian dia akhirnya akan jadi berparut, bermula dekat tengah-tengah, dia sebut umbilicated lah, berpusat macam tu. Kemudian parut tu akan berkembang dan lama-lama dia akan membentuk parut sehingga menyebabkan bintik tu kering. Jadi ini fasa ruam ni agak lama, kadang mengambil masa 2-3 minggu hingga 1 bulan. Jadi dan selepas tu seorang tu akan pulih seperti sedia kala. Dalam tempoh berlakunya ruam ni lah, mereka-mereka prodrom dan ruam ni, mereka-mereka yang mengalami masalah daya tahan yang kurang, menyebabkan boleh mendapat komplikasi lain yang teruk sehingga boleh menyebabkan kematian. Itu lebih kuranglah dia punya gejala dia tu. Dan setelah kita berbicara mengenai gejala Mpox tadi, selalu kita ingin tahu sebenarnya bagaimana cara penularan Mpox ini atau bagaimana seseorang boleh dijangkiti. Okey, untuk membezakan, sebab ramai yang cuba membandingkan Mpox dengan COVID-19. COVID-19 ni memang melalui udara, dan juga melalui sentuhan secara langsung, maksudnya ventilasi udara tu memang mengambil peranan. Tapi Mpox ni alhamdulillah dia punya corak atau penularan tu tak sama. Walaupun kita kata ada kontak langsung, tetapi mesti ada sentuhan kulit. Sentuhan kulit dengan kulit ataupun kulit dengan permukaan yang tercemar. Jadi kalau kata dalam satu keadaan, saya bagi contoh lah, kita duduk dalam satu ruang, ada orang lain yang mungkin dijangkiti Mpox, dia pakai pakaian dan sebagainya, kita duduk dekat, kalau tak ada sentuhan kulit, most likely tak berlaku. Dan dalam masa yang sama, perlu jaga kebersihan tangan lah. Tangan ni mungkin terpegang sentuhan mana-mana permukaan yang tercemar, cepat-cepat basuh tangan. Dan permukaan yang kita kaitkan dengan tercemar ni, biasanya dia kalau masih basah, masih ada sisa-sisa virus tu yang masih hidup. Tapi kalau dia dah kering, dalam tempoh yang agak panjang, terdedah macam tu, biasanya dia tidak menimbulkan masalah. Sebab ada juga yang bertanya, kalau duduk sesak-sesak tu kawasan yang ni macam mana? So biasanya kebanyakan kita pakai pakaian. Kalau tidak ada sentuhan kulit, kulit dengan permukaan tercemar, tak ada isu. Dan satu lagi, ia mungkin juga tercemar daripada cecair klinikal, kahak, hingus dan sebagainya, boleh juga berlaku. Tapi dengan syarat ada konteks dengan kulit lah. Dan ini yang mereka-mereka yang ada masalah kulitnya, eczema dan sebagainya, mempunyai risiko yang lebih tinggi lah berbanding orang lain dalam konteks
gejala klinikal, itu kena ambil perhatian. Okey doktor, berbalik kepada perkara tadi, doktor ada mention atau beritahu yang ada kemungkinan yang komplikasi atau jangkitan yang lebih serius. Jadi siapakah, boleh doktor terangkan lebih lanjut, golongan yang lebih berisiko untuk mendapat jangkitan yang lebih serius ataupun komplikasi Mpox ini? Okey, dalam konteks ni tak kira jenis apa, strain apa, walaupun dari segi klinikalnya clade 1 tu lebih membahaya dan mengakibatkan lebih serius, tapi secara umum ada 4 golongan yang berkemungkinan berpotensi mendapat komplikasi serius. Yang pertama, kanak-kanak kurang setahun. Itu kita tahulah mereka tu punya daya sistem yang masih berkembang ya. Yang kedua ialah mereka yang mempunyai daya imun yang kurang lah. Ini termasuklah pesakit-pesakit HIV ya, pesakit-pesakit mempunyai dari kecil ya, congenital dari lahir mengalami masalah daya tahan yang kurang, ataupun pesakit-pesakit kronik ya, diabetes, mereka-mereka yang dirawat untuk penyakit tertentu on steroid ya, diberikan ubat-ubat sehingga menyebabkan daya tahan mereka berkurang. Dan seterusnya mereka yang mempunyai masalah kulit seperti eczema ya, dan akhir sekali ialah wanita hamil. Jadi ini 4 golongan ya, yang kita susah hatilah ya, kalaulah berlaku lonjakan kes, mereka-mereka ini adalah antara yang perlu dilindungi. Dan di samping tu juga kita tak boleh lupalah ya, barisan hadapan ya, barisan hadapan doktor-doktor kita ya, yang kesihatan juga, walaupun mereka tu sihat, tapi mereka ni adalah antara golongan-golongan yang berisiko juga, sebab mereka ni sentiasa merawat ya, mereka-mereka yang datang ke hospital dan juga berkemungkinan mendapat jangkitan tersebut. Baik doktor, untuk menyentuh sedikit berkenaan vaksin Mpox ini, bolehkah doktor terangkan berkenaan situasi semasa dan keberadaan vaksin Mpox untuk negara kita pada masa ini? Okey, vaksin pada masa ini ada ya, maksudnya dia bukan macam COVID-19 dulu, tak ada vaksin, kita tunggulah bila nak ada vaksin. Sejak tahun 22 memang dah ada vaksin. 23 memang dah, tapi terpulang pada negara tu nak beli ataupun tidak lah ya. Untuk negara kita berdasarkan prevalent ya, dan juga corak jangkitan, kita memang buat keputusan lah melalui Kementerian Kesihatan dan Kerajaan, kita tak beli vaksin tu cukup dengan pencegahan melalui nasihat ya, menghentikan tingkah laku sosial yang berisiko dan juga mengamalkan kebersihan tangan, kebersihan diri, dan juga mengelakkan daripada sebarang potensi untuk mendapat jangkitan. Bagaimanapun di negara tertentu macam Amerika Syarikat, mereka sejak 22 tu kalau saya tak silap, mereka dah ada polisi mengenai vaksin tu. Ada golongan-golongan yang mereka kata mereka galakkan untuk mendapatkan vaksin tersebut bagi mencegah penularan. Cuma baru-baru ni alhamdulillah ya, melalui kerjasama ASEAN ya, kita terima insentif dana ya, yang mana memperuntukkan Malaysia juga akan mendapat vaksin Mpox ni. Kita tunggulah vaksin Mpox ni bila akan sampai, dan saya yakin dalam masa yang sama juga pengamal swasta juga akan mendapatkan vaksin tersebut lah. Sebab dalam konteks ni saya berpendapat lah ya, sementara kita nak tunggu vaksin ya, yang diperolehi melalui dana ASEAN ni, pengamal swasta pada pandangan saya juga, saya syorkan ya, kalau boleh dapatkan stok ni, sebab di kalangan mereka yang berisiko mendapat komplikasi serius ni, mereka juga mungkin kadang-kadang membuat perjalanan keluar negara juga, keadaan-keadaan tertentu lah yang mungkin mendedahkan mereka untuk mendapat komplikasi. Jadi kalau dapat vaksin ni, saya ingat perlindungan tu lebih terjamin lah, insyaAllah. Baik doktor, sebelum kita menutup tirai perbincangan kita pada hari ini, apakah itu pesanan ataupun langkah pencegahan yang boleh diambil oleh orang ramai untuk mengelakkan risiko daripada dijangkiti Mpox? Okey, dalam konteks ni apa yang penting ialah kita berfikir apa yang kita boleh buat ya, maksudnya kita tumpukan pada diri kita, mereka-mereka yang di bawah jagaan kita, dan juga mengenal pasti kemungkinan mereka-mereka yang berisiko untuk mendapat komplikasi serius. Jadi melihat kepada corak tularan tadi, iaitu Mpox ni hanya boleh ditularkan melalui sentuhan kulit dengan kulit, dan juga individu yang mungkin dijangkiti ini melakukan aktiviti-aktiviti yang menyebabkan penularan ya. Yang di sini dua keadaan yang kita tidak boleh nafikan lah ya, kemungkinan risiko tinggi tu. Nombor satu, mereka-mereka yang mengamalkan hubungan seks ya, di luar peraturan agama ya, dan juga norma budaya tertentu masyarakat terutamanya. Dan yang kedua ialah mereka yang duduk dalam isi rumah yang sama. Jadi sebab dalam isi rumah yang sama tu kadang kita agak longgar dalam konteks berpakaian dan sebagainya, ataupun aktiviti berisiko tertentu tadilah. Tapi dalam keadaan masyarakat tak ada isu. Cumanya apabila dalam masyarakat, yang penting ialah sentiasa jaga kebersihan tangan. Nak pakai pelitup muka,
saya ingat itu adalah merupakan bonus lah. Memang kita galakkan terutama mereka yang lebih berisiko. Mereka-mereka yang mempunyai masalah kulit, eczema dan sebagainya juga lebih perlu berhati-hati. Individu yang kita senaraikan sebagai berisiko tadi, kanak-kanak kurang setahun, ya, mereka yang mempunyai penyakit kronik, mempunyai daya tahan yang kurang, ya, dan juga di kalangan ibu hamil, termasuk mereka yang mempunyai masalah kulit, juga lebih perlu berhati-hati dalam konteks untuk berhadapan dengan dunia luar. Cuma yang saya rasa yang paling ampuh sekali pada masa ini ialah cara untuk menyekat, ya, mencegah tularan penyakit ini di negara kita ialah menghentikan semua aktiviti, tindakan, amalan seks yang di luar agama. Itu yang pertama, itu yang memang perlu dihentikan serta-merta. Dan yang keduanya lah, kita menunggu vaksin. Tapi sementara menunggu vaksin tu, itulah seperti mana yang kita sebut tadi, jaga kebersihan diri, kebersihan tangan, dan juga mengelakkan daripada terlibat dengan aktiviti-aktiviti yang mungkin menyebabkan ia menular. Dan yang penting sekali ialah kita cuba mengekang, ya, penularan clade 1 tadi tu yang mengancam nyawa kanak-kanak terutamanya. Itu saja. Baik doktor, terima kasih doktor kerana sudi meluangkan masa untuk sesi perbincangan kita pada hari ini. Kami berharap sesi ini telah memberikan pengetahuan yang berguna tentang Mpox kepada semua pendengar. Sekian, terima kasih.